lil majhuli fihima ay lam yadkhuluhu syuzudun wala illatun qadihatun fi sihhatil hadis. Walhal, padahal annahu, bahawasanya mattasala isnaduhu tu. Jadi dia nak bicara ni masalah apa? Masalah syarat-syarat hadis sahih. Dan syarat sesuatu hadis itu dikira sebagai hadis sahih, iaitu hadis sahih, bukan panggil hadis sahih li zatih ni, bukan sebab atas jalan taqwiyah, mutabaah ataupun apa nama syawahid. Antara syarat hadis itu nak dikategori sebagai hadis yang sahih, yang pertama mestilah ittasala isnaduhu, berhubung sanadnya, yang ni daripada seorang perawi kepada seorang perawi. Ini kita tak boleh tahu, sebab bila sebut nama seorang perawi, kita bukan tahu dia duduk zaman mana dan dia ni mengaji dekat siapa, berapa hadis yang dia ambil. Setiap biodata perawi hadis ni mesti ada dalam dada dia. Dalam kitab Taqribut Tahzib bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menyenaraikan secara ringkas perawi-perawi yang meriwayat hadis Sunan Sittah seramai 19,796 orang, dan setiap perawi itu harus diingat biodata mereka setiap seorang. Kan? Dia ni nama apa, pak dia nama apa, dia beranak tang mana, masa dia kecil dia ngaji kat siapa, dia nikah dengan siapa, dapat anak apa orang, dia ngaji kat tok guru ni berapa hadis dia riwayat. Tu nak jadi rawi hadis, nak jadi muhaddisin kan mudah. Sebab tu dalam kitab Hadis Syama'il dia kata warawah hazal hadis Yunus haza, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Yunus. Yunus di situ adalah Yunus al-Iskaf. Hadis dalam bab cerita bab roti yang Nabi makan kan. Bila penghujung hadis lebih kurang adalah hadis tu ada 5 hadis yang Imam Tirmizi bawa. Hadis yang keempat, hadis yang kelima, ada 8 hadis. Hadis yang kelima tu, hadis yang keenam tu ada disebut mengenai dengan perawi hadis Yusuf di situ. Dia panggil Yunus di situ, Yunus al-Iskaf. Imam Ibn Hajar menyenaraikan Yunus perawi hadis Sunan Sittah seramai 28 orang. Yunus kat mana? Apa nak cari? Tu Ibn Hajar himpun lah. Benda tu semua dalam dada ulama, cuma dibukukan untuk memudahkan umat belakang. Kalau mereka pakai sampai dada, resap lagu tu ilmu tu. Ni perawi dia tahu tak perawi ni dengan perawi ni, dan jumpa tak lama mana mereka mengaji. Sebab tu dia boleh tahu Imam Bukhari. Apabila berlaku satu rumit, perawi yang meriwayat hadis ni ada ulama mempertikai. Imam Tirmizi akan kata, sa'altu Muhammadan, aku bertanya kepada guru aku Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkenaan dengan perawi ini, adakah perawi ini sempat mengaji kepada perawi ini. Imam Bukhari kata, perawi ini sempat mengaji kepada perawi ini hanya sekitar 300 hadis. Imam Bukhari boleh ingat semata Allah. Tu kata ulama hadis tu ya, itu isnaduhu ni memang sanak-sanak rantaian perawi ni memang depa ni sempat berjumpa berguru sekian-sekian, dan hadis yang dia riwayat memang dia sempat untuk riwayat daripada ulama. Tu ni semua penyelidikan daripada ulama-ulama hadis. Makna ulama pilih kelas hadis yang buh dalam kitab depa ni memang dah dipilih dah pun. Yang kita pandai-pandai duk komen dalam kitab ni tak sah lah apa semua apa siapa. Dan pandai pergi duk ubah kerja muhaddisin. Ni masalah. Nah, tu satu dia panggil syarat dah ittasala isnaduhu. Ni syarat dia yang kedua, walam yushazza, padahal bahawasanya mattasala isnaduhu tu lam yushazza, tidaklah syaz ia. Asal dia tidak syaz ni tidak ganjil. Apa makna tidak ganjil? Tak pelik. Apa makna tak pelik? Khilafus siqah liman awsaqu minhu. Dan dia panggil dalam ta'rif dia ni, maksud syaz ni ganjil ataupun pelik. Apa makna salik? Khilafus siqah, menyalahilah oleh seorang siqah, liman awsaqa minhu, bagi mereka yang terlebih siqah daripadanya. Makna walaupun perawi hadis tu siqah, tapi berbanding dengan hadis riwayat orang lain tak riwayat lagu dia, sedangkan orang lain tu lebih siqah pada dia. Bukan dia tak siqah dah, dia siqah dah.
tapi ada perawi-perawi lain yang lebih siqah daripada dia. Maka perawi itu digelar dengan perawi yang syaz. Jangan kita sebut kata hadis ini ada syaz. Hui, kau hadis koman. Dah, bukan hadis koman. Nak nama hadis sahih, mesti hadis itu tidak syaz. Dia tidak ganjil, tidak menyalahi perawi siqah yang lain. Kita nak tahu mana tu. Ni tu bila ulama senarai begitu ni ulama. Au yu'alla, ataupun tidak yu'al. Yu'al ni sebab yang mencederakan ada hadis sahih. Bil bina'i lil majhul, dibaca jadi hal keadaan lam yushazza au yu'alla tu dibaca keduanya tu bil bina'i lil majhul, dengan bina majhul, itu dengan didhammahkan huruf yang pertama an yu'alla ay ya'illu, yushazza au yasuzu kan, tapi tak baca dengan yasuzu, tapi dibaca dengan yushazzu sebab digunakan pada keduanya itu dengan fi'il bina majhul. Sebab tu baca yushazzu atau yushazza atau yu'alla. Asal dia dalam matan ni ulama tak berbaris, dan matan asal mana pun ulama tak berbaris. Kitab apa dulu pun ulama tak berbaris. Quran tak berbaris, surah apa pun nak tulis semacam punya pakar, dia tak celaru kan. Mai kendian ni buat kurungan hak ni matan tu pun kadang-kadang cari tak jumpa lagi. Baris tak ada, sebab tu satu baris. Yang kedua, tulisan dulu titik tak ada. Tak ada, sebab tu dia kata bil fa al faw apa tahtiyah, dengan ta yang bertitik dua di atas. Hang habaq apa ta duk ada atas tu. Depa tak ubah ibarat pensyarah tu. Sebenar matan tu disyarah ditulis oleh musannif, baris pun tak ada. Sebab tu dia kata al-muhmalah, dengan ha yang dikosong daripada titik. Kita dia kata aku tahulah ha tak ada titik, yang dia tulis buat banyak dalam kitab kan ya. Pensyarah tu syarah zaman tu musannif tulis tak ada titik. Dia punya nak beringat kita kut-kut kita baca dengan kha ataupun jim. Sebab tu dia kata bil ha'il muhmalah. Kita kena tahu pasal apa musannif buat gitu. Macam ni bina'il majhul lah apa semua. Pasal dulu tak ada baris. Itu yang dia ambil juga. Jadi musannif dia tak buang kan. Dia tak buang kaedah tu sebab cara ulama dulu. Ai tafsiriyah ni nak mentafsirkan makna lam yushazzu tu, lam yadkhuluhu syuzuzun, tidaklah masuk akan mattasala isnaduhu tu syuzuzun, perkara-perkara yang ganjil. Kadang-kadang syaz tu kan, syaz pada matan hadis, cara dia riwayat maksud hadis tu ganjil. Makna ganjil ni tidak sama, tak sama dengan perawi-perawi siqah yang lain. Walaupun dia perawi siqah, tapi riwayat tu dia seorang tapi pelik pada orang. Banyak dalam hadis ni, nanti dia akan jumpa dia punya contoh-contoh riwayat ni, dia akan sebutlah ke depan. Ini dia bagi contoh kaedah. Wala illatun, dan tidak ada ilat, kerosakan yang mencederakan. Kerosakan mana? Qadihatun, yang mencederakan fi sihhatil hadis, pada sahnya hadis. Mana? Ilat dan penyakit, kerosakan yang merosak dan mencederakan pada kedudukan hadis yang sahih tadi ni. Daripada hadis sahih dia tak boleh nak jadi sahih sebab ada ilat yang qadihah. Ni ilat qadihah ni kita tak tahu, hanya perawi-perawi yang pakar sungguh dalam bidang ni yang dapat mengesan apa ilat hadis ni. Sebab tu kalau kita mengaji Sunan Ibnu Majah, dia panggil hadis untuk menerangkan libayanil illah. Dan Sunan Sitah kalau kita mengaji Sahihul Bukhari dikarang atas dasar lain. Bukhari karang kitab Imam Bukhari itu libayanil istimbat, untuk menceritakan cara mengistimbat hadis, hukum daripada hadis. Matlamat dibukukan Sahihul Bukhari begitu. Dan Sahih Muslim tadi dibukukan oleh Imam Muslim untuk menceritakan hadis sahih yang ada sampai dekat dia yang betul-betul ranking dia tinggi hak sahih. Imam Muslim karang lagu tu bukan nak tank Imam Bukhari. Masing-masing ada tujuan. Dah cukup dah Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Tahu Abu Daud pula dah pergi duk karang kan. Duk karang bapa Abu Daud, cukup dengan Bukhari aku, kata Imam Bukhari. Imam Bukhari guru Abu Daud. Imam Abu Daud buat pula dah. Sebab apa Imam Abu Daud buat
Sunan Abu Daud tu. Tu dia panggil li bayanil adillah, untuk mengemukakan setiap para ulama mempunyai dalil tersendiri. Mana berdasarkan hadis ni ulama mana yang buat dalil, berdasarkan hadis ni mana yang buat dalil. Imam Tirmizi buat pula dah lepas pada tu kan. Imam Bukhari tak kata hang duk gatai buat apa Tirmizi, Bukhari aku duk ada, tak kata. Imam Bukhari pula yang tasih hadis tu. Untuk cara ulama dia panggil li bayanil mazahib, untuk menceritakan berdasarkan hadis tu mazhab mana yang ijtihad hukumnya begitu. Dibayanil mazhab. Tapi kebanyakan hujah Imam Tirmizi ni membela mazhab Syafi'i lah, sebab dia orang mazhab Syafi'i. Dan mai seorang ulama lepas daripada tu nama Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ni dia buat kitab Sunan Ibnu Majah li bayanil illah, untuk menceritakan apa penyakit ilat hadis. Tu kena mengaji Ibnu Majah. Kalau cerita aku ni jenis cerita kan. Kena ngaji Ibnu Majah 2 jilid, syarah dia lebih kurang 4-5 jilid ni tu lah. Ada 6 jilid pun ada. Berapa lah baca lu ni? Tak tahu. Rasa habis umur tak ada baca dah Sunan Sitah. Banyak Sunan Sitah. Baca hadis ni sedap. Ingat kaedah dia. Ambil berkatnya. Itu. Tu ilat. Apa ilat hadis ni dia akan sebut lah. Ke depan sikit ni tu. Wa syuzuzu bermula ta'rif bagi syaz tu mukhalafatu thiqati liman huwa awthaqu minhu. Tadi ni. Ataupun mukhalafatu thiqat li thiqat. Ini banyak ta'rif lah. Ini salah satu ta'rif dia. Mukhalafah, bersalahanlah, yakni rawi siqah tu, liman bagi mereka, huwa yang bermula ia man ay rawi tu, awsaqu minhu yang terlebih siqah daripadanya, pada orang yang siqah tu. Mana riwayat yang dia riwayat tu menyalahi akan perawi-perawi yang lain, sekumpulan perawi-perawi yang lebih siqah daripada dia. Maka hadis riwayat dia tu dinamakan riwayat yang syaz. Bukan syaz makna ganjil pelik pada orang dhaif, tak kan. Mana dia cuma dia ganjil belin pada buat tu kan. Belin tu lagu mana? Ni kena bahas pula. Ada kadang-kadang hadis tu berlainan lafaz tapi murad sama, tak boleh kata syaz kan. Ni payah hadis ni. Buat lagu mana tahu tu ya, bukan kita ketibat pun. Wala farqa bainal illati zahirati, dan tidak membezakan di antara ilat yang zahir. Apa dia ni wala farqa? Saya tengok. Wala farqa, dan tidak ada perbezaan bainal illati zahirah, di antara ilat penyakit-penyakit yang mencederakan az-zahirah, yang zahir, kal fisqi. Saya tengok kena baca ibarat dia nah. Wala farqa bainal illati az-zahirati kal fisqi wa su'il hifdhi wal khafiyati kal waqfi fil hadis al marfu'. Wala farqa bainal illati az-zahirati kal fisqi wa su'il hifdhi wal khafiyati ay al illatil khafiyah. Dia kena gitu. Wala farqa, dan tidak ada perbezaan di antara ilat yang bangsa zahir dan ilat yang bangsa tersembunyi pada pihak tidak termasuk pada kata ilat. Makna nama kata ilat ni tak kira lah sama ada ilat penyakit tu penyakit yang zahir ataupun penyakit yang khafiyah, tersembunyi. Maka dia hadis sahih ni tak ada sebarang ilat, sama ada ilat zahir ataupun ilat yang khafiyah dia nak tu. Kal fisqi, sebagaimana fisik
ni perawi-perawi yang fasik. Kita pun nak tahu mana fasik tak fasik kan. Tu nak kena, kita nak kena, kadang-kadang fasik ni pun masalah juga. Sebab kadang-kadang setengah perawi menentukan perawi ni fasik, sebahagian perawi dia kata tak fasik. Jadi kita nak pegang mana? Sebab ada di kalangan perawi hadis yang Imam Bukhari hukum kata fasik, tok guru dia Yahya bin Ma'in kata tak fasik. Adakah benar kuat lagi kaul tok guru Imam Bukhari? Imam Bukhari jadi dhaif. Kadang-kadang ada perawi yang Imam Bukhari kata tak fasik, Imam Yahya bin Ma'in kata fasik. Mampui. Puak ni mau bagi hadis lagu tu bagi lepas polisi, pandai sangat. Ni semua ni dia nak apa-apa pun mengikut jumhur lah. Makna hukum fasik dia ni mengikut jumhur. Kalau kita mengikut personal seseorang ulama ni pening begitu je. Sebab banyak perawi-perawi Imam Yahya bin Ma'in Ibnu Lahiyah. Ada ulama yang mengambil riwayat dia, termasuk di Sunan Sitah ni kan. Abu Daud pun ada Yahya bin Ibnu Lahiyah. Sunan Tirmizi buat tak. Sedangkan dia ni ditomah Ra'isul Murji'ah. Puih kan. Tu masalah kena mengaji dalam masalah mustalah ni. Nak hukum fasik tak fasik ni di sisi jumhur lah. Jadi tak ada perbezaan yang kata penyakit pada hadis ni sama ada penyakit yang zahir. Contoh bagi penyakit yang zahir ni, apa makna zahir? Yang mudah kita tahu, mudah tahu ni nisbah muhaddisin. Bukan nisbah kita. Wa su'il hifdi, dan buruk, makna buruk di sini kurang daripada sudut penghafalan. Dari segi penghafalan dia ni kurang lah. Tak boleh kata dia seseorang yang mempunyai dhabit, ingatan yang kuat. Tahu mana kuat dengan tak kuat, mana kita tersuka. Ni ulama hadis dah buat dah. Dia ni su'il hifdi, dia ni al-hafiz, al-hufaz, dia ni Jabalul Hufaz. Mana kita tahu kan? Macam Imam Bukhari ni digelar dengan Jabalul Hufaz, bukit hafalan kan. Ingatan dia bagaikan bukit. Hang goncang lagu mana bukit kukuh situ lah. Tu Imam Bukhari. Jadi tahap-tahap hafalan ni pun kita tak tahu. Berapa ratus ribu nak kata hafal kuat kan. Mana kita tahu ulama kata su'il hifdi kita pun kan. Wal khafiyah ai baina illatil khafiyah, di antara ada satu lagi ilat penyakit hadis yang khafiyah. Asal khafiyah ni tersembunyi, maksud tersembunyi payah nak kesan. Hanya ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis. Sebab tu kan Imam Ibnu Hajar, apabila sebahagian daripada ulama menghukumkan hadis mu'allaq dalam Bukhari ni dhaif kan. Sebab Imam dalam, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari ni, hadis tarjamatul bab 2000 lebih kan. Campur dengan hadis dia panggil hadis mu'allaq 2000 lebih. Campur dengan hadis mukarrar, jadi sampai 8000 lebih tu. Mukarrar tu hadis yang diulang semula. Sebab dalam Bukhari ni ada hadis yang diulang 2 kali, ada hadis tu yang diulang sebanyak 7 kali, malah ada hadis yang diulang sampai 10 kali. Dia kata Imam Bukhari ni tak tahu hadis lain kan, dia ulang hadis tu lah kan. Bukan pasal Imam Bukhari tak tahu hang yang tak erti. Diulang 10 kali ni sebab hadis yang sama diistimbat hukum yang berbeza kan. Itulah kepakaran ulama-ulama dulu, menggunakan hadis yang satu tapi hukum yang dikeluarkan berbeza. Bisa dengar Imam Syafi'i bisa cerita dah dulu sekali kan. Sewaktu Imam Syafi'i berdalil kepada satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur seorang sahabat yang kecil ni, nama Abu Umair ni. Satu hari Abu Umair ni dia duduk main burung kecil ni. Anak burung lah. Main burung tu mampuih dalam tangan dia. Nabi kata, ya Abu Umair, ma fa'alan nu'air. Wahai Abu Umair, burung tu duk buat apa? Mati dah ke? Kan? Pasal apa yang dia mati? Nabi tanya hak tu ya. Imam Syafi'i istimbat hukum berdasarkan hadis yang sama 70 hukum. Kita buat kalau 3 sudah. Berarti banyak. Ya Abu Umair, ma fa'alan nu'air. Wahai Abu Umair, apa yang telah berlaku kepada Umair, Abu Nu'air. Nu'air ni nak burung. Tak apa. Imam Syafi'i istimbat situ 70 hukum. Dia nak pening pala, kita bukan mujtahid.
Betul lah, bukan dia senang. Macam tu, ni sebab buat istimbat. Sebab dalam tu ada orang tuhmah kata Bukhari ada hadis dhaif. Imam Ibnu Hajar Asqalani buat syarah Taqrirut Ta'lil, mensyarahkan hadis mu'allaq Bukhari 6 jilid. Bahas sanad Bukhari dalam hadis mu'allaq. Pening kepala kita. Bahas sanad hadis mu'allaq Bukhari 6 jilid. Imam Ibnu Hajar jawab balik orang kata hadis Bukhari ni dhaif sebab hadis mu'allaq. Kaedah umum hadis mu'allaq dhaif. Ibnu Hajar jawab satu-satu penjelasan sanad. Makna dalam dada para ulama. Hai, kalau betul habis dakwah tak habis ilmu ni bang. Kal waqfi. Ini contoh pada hadis ilat, hadis ma'lul ni ataupun ilat pada hadis ni. Kal waqfi sebagaimana hadis waqaf. Bukan hadis bab waqaf. Hadis waqfi ni makna hadis mauquf. Dia kata dalam ni pun ada cerita bab waqaf ni. Waqaf ni istilah hadis mauquf. Dan hadis yang diriwayatkan sahabat tanpa disebutkan nama Nabi. Fi nisbatil hadisil marfu'. Apa maksud dia? Dia panggil hadis mauquf dihukumkan marfu'. Mampu. Istilah hadis tu hadis mauquf. Riwayat sahabat cerita tanpa sebut nama Nabi, tapi orang panggil hadis yang dia panggil hadis mauquf makna marfu'. Ni kaedah ni. Gayah kesan kita bukan reti. Hadis mauquf fi zahir fil haqiqah, pada hakikat hadis tu hadis mauquf. Fil hadisil marfu', pada hadis yang marfu', yakni pada zahir hadis tu marfu', tapi sebenar hadis tu hadis mauquf. Ada hadis mauquf yang diberi hukum marfu'. Ni istilah dia. Ni kita pun tak tahu hadis apa. Tahu habang ada begitu, hadis mana nak tahu. Nanti kena tanya orang hadis ni. Orang hadis ni ingat sungguh setiap hadis. Cabut sunan mana pun keluar. Allahu akbar. Ingatan ni pak. Habis. Kemudian kata yarwihi adlun. Balaghah pada kata adilun. Bersangatan adil. Syarat lagi nak nama hadis tu hadis sahih, mesti perawi dia itu bersifat dengan adil. Adlun bermakna adilun. Kan dalam nahwu kan. Di Jermihan. Rajulun adlun ay rajulun adilun. Dia lebih musyab, dia boleh orang panggil, dia boleh mubalaghah. Sebab bila kita kata jaa rajulun adilun, datanglah seorang yang adil, berbanding dengan jaa rajulun adlun, seolah-olah adlun tu dia tu adlun. Orang kata jaa rajulun bakhlun dengan jaa rajulun bakhilun, datanglah seseorang lelaki-lelaki yang kedekut. Kalau bakhilun tu kedekut, kalau jaa rajulun bakhlun tu datanglah oleh seorang lelaki yang kedekut terhidung masin. Mana dia kata dia lebih mubalaghah. Dia kaedah-kaedah ni nak musarak kan. Dia nak bahas bab adil ni. Adil fi riwayah, adil fi syahadah lah apa semua nanti kita cerita. Tak ada nak tengok kita. Insya-Allah malam esok kita masuk yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yani syarat sahih, kedudukan hadis itu sahih, mestilah perawi setiap orang itu sampai kepada darjat perawi yang sahih, iaitu adil. Sebab tu ada setengah-setengah perawi adil tinggi, kurang adil. Sebab tu Imam Tirmizi buat sanad hadza hadisun sahihun hasanun. Kenapa Imam Tirmizi kata gitu? Orang lain tak guna istilah tu. Kan kalau kata Bukhari dia hadis sahih gitu ya kan. Kalau hadis ni hadis dhaif, hadis hasan. Tapi Imam Tirmizi seorang yang menggunakan kaedah hadza hadisun sahihun hasanun. Dia seorang yang guna istilah tu. Orang ni jangan guna istilah tu. Ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama kata hadza hadisun sahihun ay min turuqin wa hasanun ay min turuqin akhar. Makna hadis yang sampai kepada Imam Tirmizi tu sanad banyak. Ada sebahagian sanad yang sampai hadis itu sampai darjah hadis sahih, dan sanad yang lain hadis sampai peringkat hadis hasan. Sebab tu dia kata hadza hadisun sahihun hasanun. Pendapat yang kedua kata tak, hadza hadisun sahihun hasanun. Maksud di antara perawi hadis Imam Tirmizi itu ada perawi yang sampai kepada darjah sahih dan ada sebilangan kecil yang sampai kepada peringkat hasan. Sebab tu dia kata hadza hadisun
sahihun hasanun. Itu maksud murad uslub Imam Tirmizi. Payah nak faham. Kita kalau tok guru tak cerita, mana kita pergi reti lah ada sahih ambu hasan apa lagi kan. Tu kan dalam kali ini tak reti nilai perawi dhaif belaka Tirmizi ni. Tu Imam Tirmizi tak bahas lagi. Hadis sahih yang matrukul amal, walaupun hadis tu sahih tapi tak boleh beramal. Pening kepala hai dah. Ada kaedah dia. Sebab tu kalau kita baca saja hadis ni tak boleh nak faham kalau tak ada guru. Dia kata kaedah depa tu kan uslub depa pasal apa depa uslub ni. Habis. Mau tidur tu ya ruwihi adlun. Di kau ubah. Kau telah harap lah. Dia pasal faroid ni dia berat sikit kan. Malah esok lah kita tolak habis. Pasal nampak habis hebat ni. Hitam tak ada. Tapi kalau papai hitam tak ada lagi senang kita boleh baca terus. Saya kira tak banyak ni faroid ni pun. Amboi. Masuk bab hijab Ayo, besok kalau ada. Besok saya tak ada. Besok memang ada tapi saya tak ada. Oh, besok ada di mana? Ke Melaka. Oh, dekat sana. Sampai Ahad. Ahad. Sampai Ahad. Ahad. Bukan. Tak ada dah. Urusan. Allah. Kita kena pergi malam ni. Ya. Kita culik. Tapi pergi pagi esok lah. Dah nak kajuh nak apa. Maka kat. Maka kat. Ya, sejam lebih kan. Kalau apa driver racing saya. Saya buat racing pergi sini dulu, pergi sana terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.